boleh tak mic? Kenapa cikgu? Apa beza symmetric encryption dengan asymmetric? Apa cikgu boleh ulang? Apa beza symmetric ni? You tengok ni graf ni, gambar wajah ni. Apa beza symmetric ni dengan asymmetric? Asymmetric ni apa? Apa beza dia? Dia ada original text. Ni pun ada sama juga. Apa beza dia? Itu symmetry guna same key. Lepas tu yang asymmetric tu Symmetric. guna different key. Yes, yang symmetric dia guna same key. Asymmetric dia guna different key. Maksudnya dia gunakan kunci yang sama untuk jenis penyulitan yang pertama ni symmetric. Tapi dia gunakan different key, kunci yang berbeza untuk asymmetric punya jenis ni, asymmetric penyulitan. So, bila buat daripada original text, dia akan tukarkan kepada scramble data dia ni. And then dia guna satu kunci ni. And then bila dia buat decryption punya prosesnya sulit. Encryption proses penyulitan, decryptionnya sulit bahasa Melayu dia. Penyulitan dengannya sulit. Zip, unzip. Macam itu konsep dia. So dia tetap gunakan kunci yang sama. Key dia yang sama untuk symmetric. Alright. Untuk asymmetric pula, dia melalui juga proses encryption daripada original text kepada scramble data dia. Tapi dia guna public key mula-mula. And then asymmetric dia akan scramble data, dia akan tukarkan kepada original text tapi dia gunakan kunci yang lain, private key. So itu adalah perbezaan antara symmetric dengan asymmetric. Ni guna kunci yang sama, ni guna kunci yang berbeza. Right? Jelas? Boleh? Okey, ni saya dah terangkan tadi, proses encryption berlaku dengan menggunakan kunci yang sama. Awak tengok kat sini original text dia ada perkataan yang awak boleh baca now that your eyes are open ni semua bla 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 bla, make the sun jealous ni. And then bila you masuk gunakan kunci, you lockkan jadi scramble data dia akan keluar satu statement yang awak tak faham. ASJ, KS tak boleh nak baca pun ayat tersebut. And then ada simbol, ada nombor dekat situ semuanya. Apa sebenarnya yang ditulis pun awak tak faham. And then you kena gunakan key yang sama, kunci yang sama untuk dapatkan balik teks asal tersebut. Alright. So bila dia gunakan kunci yang sama, dia akan dapat balik semula. Itulah dia punya maklumat dia sebenarnya. Dia hantar, dia guna proses penyulitan, guna symmetric and then dapat balik semula lagi dengan menggunakan kunci yang sama. Itu adalah proses symmetric. Ini nampak tak saya letak kat gambar ni pun kunci dia gambar kunci lain. So dia juga guna proses penyulitan dan nyah sulit, encryption and decryption, tapi dia menggunakan kunci yang berbeza. Daripada data original plain text ni, tukarkan kepada scramble data, dia buat encryption, lepas tu dia gunakan key yang berbeza untuk dapat balik data sebenar. So itulah adalah proses asymmetric. Right? Setakat ni, faham tak? Kriptografi. Clear tak? Ada soalan? So asymmetric lebih selamat kan? Tak boleh nak cakap asymmetric lebih selamat. Itu adalah salah satu type dia jenis. Mungkin dia nak lebih secure sebab dia lebih ada public key and private key. Tapi dekat sini saya pun tak berani nak dia ulas ada yang private cakap. key. Ada private key maksudnya dia selamat bukan ke cikgu? Dia apa? Kalau dia ada private key lebih selamat kan? Itu justifikasi you sendiri. Kalau nak cakap dia ada kalau soalan dia akan tanya justifikasi anda, nyatakan justifikasi anda mengenai proses penyulitan yang mana lebih selamat, justifikasi saya sendiri adalah menyatakan bahawa itu tak ada masalah. Boleh terima jawapan macam gitu. Tapi kalau nak rujuk kat buku teks dia tak ada mention yang symmetric tu more secure rather than yang symmetric tu. Walaupun you boleh nampak dekat situ
asymmetric dia gunakan private key and then symmetric guna public key. Okay, clear tak proses penyulitan sebelum saya nak masuk Caesar cipher? Ceng ceng. Cepat. Ada lagi soalan? Boleh tak saya masuk Caesar cipher? Penyulitan yang pertama kita gunakan kaedah Caesar cipher. Boleh tak? Respon sikit. Boleh tak saya boleh masuk jenis proses penyulitan yang pertama? Awak tulis kat chat ni, saya tak buka chat ni. Boleh, alright. Okay, so saya masuk kepada penyulitan yang pertama iaitu nama dia Caesar cipher. Penyulitan danya sulit data menggunakan Caesar cipher. Seperti yang kita tahu sebenarnya banyak jenis penyulitan yang berlaku. Ada banyak kaedah, mana pula buku SK saya tingkatan 3 ni. Okey, dia ada banyak jenis. Dia ada apa tingkatan 3, siapa ingat lagi? Masa tingkatan 3, apa lagi yang kita belajar untuk ni, cipher ni? Caesar cipher ni yang paling senang saya rasa. Yang lain semua lagi macam-macam, pening-pening semua-semuanya. Okey, kita pergi tengok Caesar cipher Okey, Caesar cipher tu apa? Merupakan cipher penggantian substitution iaitu setiap huruf teks biasa, plain text digantikan dengan huruf yang sepadan dengan huruf dalam abjad. Ini senang. Awak tak payah nak pening-pening nampak ada gambar simbol, ada gambar nombor, ada nombor lah, ada gambar lah, ada ikon lah, apa tak. Ini memang dia guna plain text. Tapi dia tukarkan plain text tu dengan guna formula. Dia ada formula dekat sini. ENX sama dengan X tambah N mod 26. Mod 26, mod 26 ni awak punya alfabet A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K sampai Z. Kira itu sampai itu adalah 26. So guna formula ni. ENX. Macam mana nak, kalau soalan SPM, tukarkan plain text ni kepada Caesar cipher. So gunakan formula tersebut. ENX, X tambah N, mod 26. Okay, ini adalah contoh satu. Dia akan bagi you anjakan. Berapa anjakan dia? So, anjakan 3. Right? Anjakan 3. Maksud anjakan 3 dekat sini, bila awak kena gunakan formula tersebut, awak kena mention N tu adalah bilangan anjakan. N tu adalah bilangan anjakan. Alright? Lepas tu, X tambah N, X ni starting lah. A contoh dia. A tambah N. A tambah N. N tu adalah 3. A tambah N berapa? A tambah 3 berapa? Bukan, A tambah 3 apa? A you kena drag anjak 3 kali berapa? Jadi A tu sepatutnya berapa? Respon. Faham tak? Sina? A tambah N berapa? A tambah N. A anjakan. Cikgu boleh cakap sekali lagi ya? Tak faham. Okey, E tu ini adalah formula untuk Caesar cipher. Caesar cipher, penggantian. So daripada huruf teks biasa, plain text A, B, C, D, E tu, kan tadi saya dah cakap proses penyulitan adalah you gantikan. Contoh, you Malaysia, you nak tulis Malaysia, M-A-L-A-Y-S-I-A. Kalau you nak itu jadikan contoh, itu adalah contoh kod rahsia. You tak boleh type Malaysia terus Malaysia, you hantar dekat orang yang you nak hantar tu. You kena melalui proses penyulitan. Tapi penyulitan ini adalah kaedah dia adalah kaedah Caesar cipher. Caesar cipher dia adalah cipher penggantian. Setiap huruf teks biasa awak tu dia gantikan dengan huruf yang sepadan dengan huruf dalam abjad ABC juga. So maksudnya dia akan keluar output dia adalah bentuk huruf juga. Tapi tak jadi Malaysia. Contoh jadi apa yang awak tak boleh nak sebut contohnya. Tapi tetap huruf juga. So dia ada guna formula. Inilah formula dia. Mana tadi jatuh. Inilah formula dia. Mana tadi? E, N, X sama dengan X tambah N mod 26 ni. Kalau ada buku dengan kertas, sila salin formula ni. Awak buku teks pun tak dapat lagi tau. Tapi awak boleh download buku teks digital. Okey. Formula ni, N tu adalah anjakan.
N tu adalah anjakan, bilangan anjakan sama ada 3 atau lebih. Mod 26 ni, mod 26 ni adalah jumlah huruf A hingga Z. A hingga Z ada 26. A, B, C, D, E, F, G sampai lah X, Y, Z tu ada 26. Kalau huruf akhir dah sampai Z tu, you kena ada lagi sambungan, you kena sambung lagi A, B, C, sambung lagi. Alright? Tapi standard dia adalah A sampai Z adalah 26. So itu formula dia, mod 26, mod 26 kat sini. Okay. So dekat formula ini, E, N, X sama dengan X tambah N. Mod 26. Okay, N, X tu, N tu adalah bilangan anjakan dia. X tu adalah starting you. Starting you adalah bermula dengan A. Apa-apa kan awak kena buat mula daripada A, B, C, A. Jadi, anjakan ni, formula dia adalah X tambah N. X tu A, tambah dengan N. N tadi berapa saya cakap tadi? N? 3, betul. A tambah 3, gunakan mod 26. Maksudnya gunakan huruf abjad A sampai Z 26. So A tambah 3. Sekarang saya nak anjakkan awak, contoh satu kat sini saya bagi. Contoh satu menerangkan kaedah menggunakan penyulitan encryption terhadap teks biasa dan teks berikut. Diberi, soalan akan kasih, diberi nilai anjakan adalah 3. Dia akan kasih anjakan 2 ke 3 ke. So apa yang awak kena buat adalah gunakan formula tersebut tadi. Dapatkan A tambah 3. Tadi kan A tambah 3 kan. Ni contoh ini adalah A tambah, sebab anjakan dia 3, A tambah 3. Jadi bila A tambah 3, A, awak akan kena gerakkan B, C, D, E. Awak nampak ni. A, B, C, D. B, C, D. So D tu adalah mewakili A untuk proses penyulitan tersebut. Faham tak? A, ini anjak 3 Faham juga, faham. B, C, D. Pandai pun Jihau faham. Okay, D tu adalah menggantikan A. Alright. So, A dah tak jadi A dah. Kalau perkataan Malaysia, A dah tak jadi A dah. Kalau A tu dah jadi D dah, contohnya macam itu. Alright. So, ini adalah, ayat dia adalah encryption. So, encryption tu, E tu adalah, okay, so sekarang A, B, C, D. A tu adalah jadi D, B tu adalah jadi E, C tu adalah jadi F. Nampak tak kat situ perubahan? A tu akan jadi D, B akan jadi E, C akan jadi F. Kalau C jadi F, kat sini perkataan encryption start daripada E. E tu akan jadi H. Nampak tak? H kat sini. Jadi dia ubah, total dia ubah. Encryption E tu jadi H. Lepas tu N. N dia akan jadi apa kat sini? N jadi Q. So dia jadi N jadi Q. C pula. C jadi F. Jadi dapat H, Q, F. Lepas tu apa lagi kat situ? Encryption. R tu jadi apa? R jadi U. H, Q, F, U. Lepas tu Y tu jadi apa? Y jadi, sebab dah habis sampai Z, saya cakap lepas habis sampai Z, Caesar cipher digunakan huruf saja ABC. Jadi dia tak akan tambah lepas Z jadi A1, 2, 3 ke tak ada. Dia akan sambung balik semula ABC. So lepas Z tu akan jadi A, B, C, dia akan sambung macam itu. So Y tu dia jadi B dekat situ. And then dia akan continue sampai habis perkataan tersebut. Inilah output dia. Encryption tak jadi lagi encryption. Selepas melalui proses Caesar cipher, dia akan jadi H, Q, F, U, B, S, W, L, R, Q. Nak sebut pun dah tak tahu dah. Q, F, tak tahu dah. So itu melalui proses encryption. Faham tak? Kalau dia tahu anjakan kan, so dia boleh tahu apa yang dia tulis. So kalau itu orang tepati tahu anjakan dia berapa. Dia gunakan, sebab tu saya cakap dia gunakan key, kunci dia. Dia antara dia saja yang tahu kunci dia. Dia tak akan sharing pada orang lain, share to public yang key, formula key ni. Formula key ni, contoh dia boleh generate key dia yang berlainan untuk dia bagi tahu sender tu yang tahu je. Orang lain tak tahu.
So ini adalah rahsia punya kod dia, key dia. Beza dia tadi ada dua, simetrik dengan asymmetric. Simetrik tadi tu dia gunakan key yang sama, asymmetric gunakan key yang berbeza. So antara dia dua tu je. Contohlah you ada couple, girlfriend and boyfriend, and then you ada something signal ataupun something ayat awak, biarkan dekat mesej awak tu parent you baca tak nampak. Sebenarnya you tulis I love you ke apa ke, you ada buat kod rahsia you sendiri. You tukarkan, you twist je. Antara you dengan you punya girlfriend yang tahu. Contohnya Jing Hao macam itu. So you dah melalui proses encryption kat situ. And then you buat encryption, dia buat decryption. Dia kena buka balik semula lagi, open balik semula teks you untuk difaham. Gunakan kaedah apa? Itulah method dia. Yang ni saya ajar method. Kalau simetrik dua pun sama. Kenapa satu nak guna private key, satu guna public key kalau dua pun sama? Tak. Yang asymmetric dia ada guna private key sebab itu adalah jenis dia. Sebab itulah terbagi kepada dua jenis. Jenis dia buat macam itu. Dia buat yang private key dia sendiri. Dia tak nak campur. Dia nak macam you punya justifikasi tadi Jing Hao, dia nak lebih secure. Contohnya dia ada buat 2-3 lagi kunci seterusnya yang lain untuk pastikan lagi selamat. Banyak layer baru dapat. Macam mana nak cakap, you kena buat halangan, ada layer untuk dapatkan ini, you kena pass ni. Macam itu. You kena lompat satu. Itu halangan pertama, kedua, ketiga. So dia buat guna key banyak. Alright. So Cikgu, faham? Ada yang tak faham? boleh tambah banyak cipher ke dalam. Macam mana? Ini adalah satu contoh, satu teks kataan je ni. Kalau panjang punya ayat, automatically dia jadi macam scramble data tadi tu lah. Banyak. Apa kalau cakap tadi? Kalau you tanya apa tadi? Oh, tak ada. Saya tanya, saya cakap ini ialah itu Caesar cipher mah. So boleh tambah yang lain cipher. Tingkatan 5 ni awak belajar Caesar cipher je. Satu je dulu. Banyak lagi jenis cipher yang you nak belajar. You boleh tengok sendirilah kat Google, tapi tingkatan 5 ni belajar Caesar cipher je. So ini kalau soalan berkaitan Caesar cipher senang je lah you nak buat ni rasanya. Yang penting tahu anjakan dia berapa. Anjakan 3 ke, anjakan 5 ke. Kalau 3 buat macam ini. Kalau 5 macam ini. Okey, ini adalah contoh 2. Okey Kalau Kalau okey? Kalau Okey, ini adalah contoh 2. Contoh 2 ni menggunakan anjakan 3 juga, tapi dia adalah prosesnya sulit, decryption cipher text. So kalau decryptionnya sulit ni, you kena kalau dapat anjakan 3, you kena tolak 3. Tadi you kena tambah 3 ke depan, ini you kena tolak 3 ke belakang. Daripada huruf cipher text, tolakkan anjakan sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Kalau dapat N dekat situ, awak tak akan dapat N. Awak kena tolak 3 ke belakang. 1 jadi M, 1 lagi jadi L, 1 lagi jadi K. So N dia tak akan dapat N, dia akan dapat K. Alright? Yang kedua, kat situ R, tapi dia tak akan dapat R, dia dapat Q, P, O. Jadi awak akan dapat O. Jadi bila you dah sambung, you akan dapat dia punya kata sebenar dia yang dia nak maksudkan adalah komputer. Ayat dia, decryptionnya, teks dia, yang cipher text dia adalah NRPSXWHU. Tapi bila berlaku prosesnya sulit kat sini, dia akan dapat komputer. Faham tak? Senyap ya. Tanya sikit. Faham. Faham. Kenapa? Sebab kau pandai je lah. Betul. Yang lain faham tak? Faham tak setakat ini? Kang ajar banyak-banyak kan nanti awak tak faham, saya kena patah balik semula lagi. Nak respon? Faham. Divya. Okey tak Divya?
Macam tu lah PhD. Tak dengar lagi korang, tak tahu dah. Cikgu Nick bising. Kau tahu aku buat tak dengar. Ada. Divya? Faham cikgu. Kristina? Apa, terangkan saya ajar apa tadi hari ni? Kriptografi tu apa? Cakap. Kristina? Mana muka masing-masing ni semua dah tutup. Kasih saya gambar kucing. Gambar pegang piala. Tapi mukanya tak nampak. Nanti bila cakap internet ni lah, mic tak boleh lah, apalah. Imran Nazaruddin. Ada? Cepat. Kriptografi tu apa? Cepatlah. Saya malas nak buat kelas macam gini lah. Kelas senyap je. Baiklah, jadi untuk memendekkan cerita lah, kriptografi pendekkan ni. lah. Okey, kriptografi ni dia ada proses penyulitan data dia untuk macam cikgu cakap tadi untuk melindungi privacy data kita. Jadi ada siapa-siapa nak sambung lagi? Takkan saya explain sampai habis cikgu. Tak, awak boleh explain lagi pun. Bawa cakap sikit je. Okey. Lepas tu proses penyulitan tadi ada dua kan, encryption dengan Kenapa tak nak on camera lah, Nurul? Kristina? Kenapa? Kenapa? Ni okey je. Kena on camera. Orang lain tak on pun cikgu. Awak kan tak tengah present. Apa? Okey, tadi ada dua proses penyulitan. Satu encryption, satu decryption. Jadi macam cikgu cakap panjang lebar tadi, proses penyulitan ni dia macam yang cikgu cakap macam mana saya pula yang tak tahu macam mana explain panjang-panjang. Proses penyulitan tu apa? Awak boleh pass baton, awak sebut je nama siapa suruh dia sambung. Allah. Maybe tahan sanggup jawab sendiri sebab semata-mata sayang dengan kawan tak nak sebut nama kan. Sebut je. Jing Hao. Jing Hao sambung. Apa dia proses encryption? Decryption ke encryption tadi? Jing Hao. Pass baton. Kalau encryption kan dia original text tukar ke itu ciphertext. Kalau decryption from ciphertext tukar kepada original text. Okay. Dia ada itu penyulitan, dia ada antara salah satu cara adalah Caesar cipher. Okay, pass baton Jing Hao, Caesar cipher orang lain terangkan. Pass baton kat siapa pula untuk terangkan explain Caesar cipher? Saya tengok ada siapa. Kalau. Okay, kalau jawab Caesar cipher. Caesar cipher dia satu cara yang memindahkan macam huruf di depan ke huruf belakang, macam kamu mau buat Caesar cipher kan. So you guna itu apa? A kamu letak itu A ke apa? Tambah 3 lah itu. Anjakan 3. Ikut bergantung kepada dia punya anjakan bilangan. Anjakan bilangan. Jika kamu letak anjakan bilangan 3, so maksudnya A dia tambah 3. So maksudnya A menjadi D. Then Caesar cipher ini dia ada satu itu formula iaitu EN(X) sama dengan dalam kurungan X tambah N tutup kurungan mod 26. Dan 26 ini ialah itu huruf A hingga Z. Okay, good. Alright. So ada apa lagi nak tambah? Tak ada Okay, good. Fahamlah semuanya tu saya rasa. Saya rasa ni just kasih saya. Okay, next saya akan sambung ke tajuk implikasi sosial hasil penggodaman dan cetak rompak perisian. Apa tajuk panjang sangat buku teks ni. Apa yang awak tahu tentang hasil penggodaman? You kan belajar scammer pernah dengar. And then you akan dengar spam message you. Message tak dapat.
kena spam punya kat dalam tu, tak ada kat inbox, tak ada semua-semuanya. So apa yang you dengar dan you faham sebelum ni pasal hasil penggeraman, dan pernah dengar tak cetak rompak perisian? Itu lebih kurang macam hacker je. Ya, awak sebutlah hacker ke, awak sebut yang sekarang ni macam-macam kan. Saya nak tanya Havi, ada tak Havi? Havi yang main Bitcoin tu. Yes, teacher. Yes, teacher. Right, good Havi. So Havi, Yes. you boleh explain yang pasal Bitcoin tu macam mana? Bitcoin. Bitcoin tu macam mana? You beli coin ke, and then you transfer apa ke, and then macam mana you guna transfer apa, you guna account apa, and then ada tak pernah orang kena tipu ke apa? You cerita dulu, you cerita, saya nak dengar je. Okay, Bitcoin is like a cryptocurrency. So it's not really a real money, it's just a money which is online. It's just like a coin that you can buy. Alright. So like the price of the coin, like Depends this on? Bitcoin started like 9 years ago at 7 cents. So maksudnya orang boleh beli ini Bitcoin dalam 7 sen saja. Untuk invest awal lah. Yeah, when the first Bitcoin came out, it was 7 cents. The value of the coin was 7 cents, and 7 sen ni duit Malaysia currency USD. ke ataupun USD? Oh, so you all Yes. akan main dengan USA currency lah. Uh-huh. Alright, okay. Like now it's been almost a decade already, and the price of Bitcoin right now is 52,000 USD. Dia punya price now, 52,000 USD. 52 USD. So it's about 200 So, ringgit, 200,000 ringgit. Yang you invest tu, duit tu ke mana sebenarnya? You tahu ke tak tahu sebenarnya? Bitcoin like you can Actually Bitcoin is more like you invest something, right? You letak duit and then you tak tahu apa-apa, and then you ada range you punya duit tu. No, Bitcoin No. there's let's say there's 22 million Bitcoin macam individual coin that is now for sale in the market, crypto market. Then and then buy So, like, beli lah. Ambil. So like you can buy you don't have to buy one whole Bitcoin. You can buy like 0.1. Like let's say you can't afford 52,000, you can buy like let's say 100 ringgit worth of it, 1,000 ringgit worth of it. You can break, because it's crypto, you can buy like parts of it. Alright. So like you buy it and you get that amount, you buy to you pay your money to the seller through the market, and then you have your. You guna medium apa untuk you buy that one tu? Ada banyak, saya guna one of their Red. Mention sikit apa dia? It's called Remitano. What's that? How to spell? REMITANO. It's just like a online. REMYTO. TANO. TANO. It's just like a online market where you buy and sell Bitcoins or other coins as well, like Ethereum and stuff. Alright. So like you buy and you have your own personal e-wallet. Account. E-wallet, something like that. Macam you top up something tu. So you store your cryptocurrency in the wallet. So like then let's say when the price go up, you want to sell it, you can sell it and then make your money. So you gunakan apa untuk you punya secure you punya account tu semuanya? You takut ada hackers ambil ke you punya account tu semuanya? It's a blockchain technology. Blockchain technology is something that is really hard. It's like Caesar cipher, but like even your address so is tadi, yes, Havi ada sebut blockchain. Yes, betul. Blockchain teknologi tu sebenarnya you punya part you sendiri. Okay, I explain sikit untuk blockchain teknologi ni Alright. Contoh, Havi dia beli satu petak contoh satu petak tu A punya. A tu adalah special untuk Havi punya account, and then blockchain tu dia block by block tau. And then another account user dia akan beli satu lagi, dia reserve satu blocks tu untuk dia punya sendiri. And then dia akan kumpulkan, and then ada satu company, ini pun ada sebenarnya, ada satu company ni yang handle blockchain ni actually. So you tak boleh nak cakap you punya data tu secure sangat, because of company tu pun ada you punya account you, data you, semua maklumat you dia pegang. Blockchain. So you boleh lepas ni you boleh Google sendiri yang blockchain tu sebab benda ni saya dah discuss dulu masa dengan kawan saya, sebab dia pun polis PDRM Malaysia. Dia cakap untuk keselamatan blockchain ni kita tak boleh nak betul-betul secure, sebab blockchain ni pun ada third party yang pegang juga. So tapi third party tu adalah yang jaga ni. And then kalau muncul contohlah example, one issue, ada issue, and then
company dia ada problem ke apa, and then dia pass ke another party, and then dia sendiri ada you punya simpanan record you sendiri. So dia memang you actually, sebab tu lah kadang-kadang orang ni invest, kadang-kadang dia okay, tapi company yang invest tu sendiri tu you kena trust lah. Dia macam gitu. So sambung habis blockchain tadi tu, and then lagi lepas tu I nak nampak you punya flow sikit. Okay, so like you have your wallet which is secured by blockchain, so it's like really hard, and nobody has ever got hacked by blockchain because like your data, like you going to this person, even that person who's holding the account like doesn't know who's this person, who's how much and everything. So it's like really safe. So you think that one really safe, okay, for your itulah description, alright. Okay, then lepas tu you just ni lah every week ke ataupun every day you selalu tengok you punya tu je currency ni tu. You see the price lah, if you think that you can sell. Then you dapat berapa untung buat benda tu? Depends on like how much you buy from and how much you sell from. Like let's say you buy at 10,000, you tunggu sampai you main berapa? Tak nak bagi tahu. Okay, so dia nampak flow dia, and then actually kat sini kita jaga juga dia punya dia ada juga dia punya secure punya data user dia, customer dia lah yang menggunakan tersebut. So tapi okay, so benda-benda ni you tahu tak, you buat something tu ada je yang nampak, ada macam orang kata spy ke, ada yang ini, ada yang aim ke something semua. Itu adalah kita namakan dia adalah penggodaman ataupun hackers lah. Dia ambil point dia. Kalau dulu-dulu komputer, dia akan serang kat komputer untuk letakkan virus kat komputer ni, and then ambil interrupt data dia semuanya, and then bila hantar email, and then email tu pun hackers ambil juga, and then dia guna you punya account, ataupun you pernah dapat ke call yang daripada scammer call, dia cakap you ada ada masalah jenayah ke, you pernah buat accident ke, you pernah ada accident ni apa-apa, saya daripada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah, anda ada kena apa-apa. Itu dia dapat data phone you tu, kira macam dah terdedah lah, expose lah. Sometimes you macam register, contoh you register apa-apa dekat social media, ataupun you register kad-kad yang reward punya point tu, dia minta phone number you, and then you letak you punya phone number, and then you letak juga you punya email. And then ada kadang-kadang integrity jugalah, pekerja-pekerja tu gunakan you punya phone, collect you punya phone semuanya, dijual pada third party. And then third party tu dapatlah, dia buatlah office dia sendiri dekat rumah dia yang kecil, office dia sikit, and then dia call, dia buatlah penjenayahan macam itu. Dia call, dia tipu orang semuanya. And then lepas dah tipu, dia dapat duit, you kena transfer, you pun dah takut dia kena apa-apa, and then you kena transfer duit. Ini dapat macam itu. Tu data yang dia dapat tu kadang-kadang dia adalah beli daripada sumber-sumber orang yang jual. Nombor telefon. Memang ada, kalau insurans yang call insurans tu, dia dapat list tau, dia dapat list nombor telefon. Dapat list nombor telefon, dia akan call. List tu dapat daripada mana dia beli daripada mana, adalah third party yang menjualkannya. Sebab itulah you kadang-kadang dapat call daripada mana ni, saya tak ada kena-mengena pun dengan insurans ni, kenapa dapat call? Saya umur 16 tahun takkan dah dapat call pasal insurans ni apa? Sebab nombor you dah mana-mana dia letak. So ini adalah cetak rompak, itu adalah program hackers, penjara cyber yang bertindak memintas komunikasi rangkaian. Alamak, saya pun tak siap kat sini komunikasi rangkaian bagi apa ni, nanti tunjuk buku teks saya bagi yang tadi tu. Okey, cetak rompak perbuatan menyalin semula. Ini kopi. Kalau dulu zaman-zaman CD dulu tu, nak beli CD original mahal. Nak beli CD original semua puluh-puluh, 50 ke 60 ke 70 ke something like that macam itu. And then dia duplicate lah, dia copy. Bila dia copy tu, dia jual dengan harga yang murah. RM5 dia satu CD tu. CD yang sama, boleh dengar juga, boleh apa dia. Cuma dia tak original. Kalau original dia tak adalah cepat rosak, sangkut. Kalau CD cetak rompak tu, dia dah tak ori lah, benda tak ori. Awak kalau saya tak nak cerita pasal CD sebab CD tu bukan zaman awak. Sekarang awak nampak je jual dekat Shopee tu iPhone. Tapi iPhone tu harga dia 500, 400. Awak rasa tu iPhone tu ori ke tak? Tak. Tapi luar dia ada gambar Apple.
Itulah masalahnya. Luar Bijak betul Apple, orang tu buat dalam kerja. Android, campur kopi dengan Huawei sikit part, kopi sikit dengan yang nama yang lagi satu nama Cina tu, apa nama handphone tu? Bukan lagi satu tu. Xiaomi. Redmi Xiaomi. Xiaomi lah, apalah semuanya. So you akan dapat satu yang kopi punya, tapi luar iPhone. Itu pun sebenarnya hasil cetak rompak juga, berjaya punya analisis evolusi cetak rompak tersebut. Kalau memang beli iPhone kan, sepatutnya ratus-ratus sudah boleh beli sebab dia punya brand ada nama so dia beribu-ribu dia jual. Kalau nak beli memang beratus-ratus sudah boleh beli punya, itu bahan semua sangat murah saja. Dia jaga dia punya, dia ada branding so dia mahal lah. Branding dia ada branding dia ada gunakan betul-betul barang-barang dia sendiri, and then dia securekan dia, sebab tu LV pun tak itu bahan pun tak mahal punya, tapi dia branding so dia letakkan label dia LV. Letak LV tu je. Letak LV je, dalam bukan LV apa-apa semuanya. Lepas tu baru sebulan, 2 bulan, 3 bulan pakai dah koyak sana koyak sini. Sebab apa? Barang tu tak berkualiti. Sebab itulah company-company ni jaga dia punya nama dia, sebab dia nak lama lah. Dia nak bisnes, orang nak bisnes, ada nak bisnes lama, bukan bisnes sebulan 2 bulan macam itu. Tapi ada third party yang tak bertanggungjawab, kopi, buat cetak rompak macam itu. Sebab apa? Sebab nak jual-jual, sebab orang sekarang ni semua sibuk nak pakai macam itu, nak pakai ini, tapi duit tak ada. Macam itu. Nak itu, nak ini, tapi duit tak ada. And then dia pergilah beli pilihan yang macam itu. Contohlah yang macam saya cakap iPhone tu. Luar iPhone, dalam bukan iPhone apa-apa. And then problem sikit, betul ke iPhone ni bila tengok software dia bukan software tu pun, iOS pun. Software dia Android tiba-tiba. Contoh macam itulah. So itu adalah hasil penjenayah cyber. Dia ada penjenayah hackers yang untuk komunikasi rangkaian, dia ada guna yang untuk perkakasan, untuk handphone, komputer semuanya. Refurbish komputer contoh dia, tak ada no brand. Kalau dekat dalam Shopee dia tulis no brand, tak ada brand apa-apa. Sebenarnya dia refurbish, ambil RAM ini, komputer ini, ambil CPU, prosesor yang ini, gabung dapat satu komputer. Tapi komputer tu tak ada brand apa-apa. So itu adalah cetak rompak, tukar ke sana. Implikasi hasil daripada aktiviti ini salah ejaan. Hasil daripada aktiviti pengorbanan cetak rompak. Cetak rompak boleh mengancam industri kreatif. Yelah, orang dah susah-susah buat menyanyi, ada CD keluarkan ke apa ke, orang tak nak beli dah sekarang. Ataupun awak beli buku betul-betul lah, buku-buku yang kalau penulis buku kan dia akan dapat apa tu? Bukan komisen, apa yang panggil collect duit tu. Then kalau dah orang yang cetak rompak pergi photo state semua, dia dah tak dapat. Jadi dia kacau lah dia punya industri yang terlibat ni. And then pengeluaran produk asli pun dah berkurang. Dah tak, orang tak gunakan original sebab orang guna dah pakai yang benda-benda macam itu je. Siplak. Hilang keyakinan pelabur kepada negara. And then banyak sangat benda-benda yang copy paste yang gitu, ciplak-ciplak. Dah tak ada originality dah kat situ. Wujud pengangguran dalam industri. Dekat dalam kilang dah tak adalah banyak macam itu. Sebabnya semua orang dah buat macam itu dah. Dah guna yang senang, yang murah sebenarnya. Menjejaskan kestabilan ekonomi negara. Semua pergi Indonesia je tak mahu Malaysia. Semua dah lari dah. Tak ada pekerjaan lagi. Kilang-kilang pun dah tak ada. Kilang-kilang sekarang apa yang susah nak dicetak rompak? Handphone senang. Komputer senang. Sebab kerajaan tak stabil. TV senang tak? Mana kalau tak stabil pula ni. TV ada tak ya? TV tak ada nama apa-apa. TV jarang kot, elektronik jarang. Rasa dia lebih kepada benda-benda teknologi sebenarnya ni. Okay, isu dia internet telah membuka ruang cyber kepada perilaku jenayah. Dah ada internet, dah ada kemajuan teknologi semua-semuanya. Tiba-tiba orang jahat nak buat kerja mudah senang, ambil masuk. Solutionnya ada undang-undang cyber untuk beri hukuman kepada pesalah-pesalah. So kita Malaysia ada yang saya cakap MCMC, Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia. Rujuk je apa-apa kat situ, memang dia ada detail you apa-apa semuanya. Akta jenayah. So akta jenayah rujuk buku teks muka surat 16. Awak ada tak buku teks digital? Minta download buku teks digital. Then awak buat latihan ni dulu.
Saya rasa bab 1 ni lebih kepada teori je lagi ni. Dekat dalam buku teks ni macam mana saya nak tunjukkan, ada tak share slide ni? Ni tak ada, saya tak buat ni. Sekejap tadi saya share slide ke tak? Tak ada cikgu, nampak muka saja. Nampak muka cikgu saja. Alah. Penatlah saya tadi dah. Start daripada mana tak ada share slide ni. Okay. Ni implikasi. Ini anjakan tadi dah nampak kan? Ke anjakan pun tak nampak? Nampak. Yang ni nampak tadi. Nasib baik anjakan nampak. Yang penting anjakan, yang lain membebel-bebel tu tak ada masalah. Ini implikasi sosial tak nampak kan? So, implikasi hasil daripada aktiviti pengorbanan cetak ni, ini yang tadilah saya cerita tu. So dekat dalam buku teks tu, nanti awak download buku teks digital, muka surat 17, dia ada perbezaan undang-undang cyber antara negara tau. Dia ada Amerika, undang-undang nama dia apa dia, pertubuhan undang-undang cyber dia. Dekat China, apa dia. Arab Saudi pun ada apa dia, Malaysia pun ada. Bila dia orang buat? Kebanyakan yang buat tahun 1997. Tapi Amerika Syarikat, Akta Jenayah Komputer dia buat pada tahun 1986. Yelah dia yang mula-mulakan dulu. Yang penjenayah pun banyak daripada negara dia dulu. Amerika Syarikat. Lepas tu Amerika Syarikat dia tiada sekatan terhadap media sosial. Dia open dia. Yang buat media sosial pun orang dia juga. So dia tak ada masalah, memang dia open je lah. Tapi kalau China dia sekat Facebook. Awak duduk dekat China, awak tak boleh buka Facebook. Awak duduk kat China, awak tak nak, awak punya internet pun dia limited. rakyat. Sebab dia komunis Ya, parti dia tak nak. Ya, dia tak mahu dia punya rakyat dia terpengaruh dengan pemikiran yang campur-campur kat luar sana tu, ada campur daripada sana apa, dia tak nak. Cikgu. Dia Kalau cikgu pergi Ya. TikTok China kan, you akan nampak rakyat dia sentiasa komen benda baik saja tentang negara dia. Ya. Kerajaan dia sangat baik, negara dia sangat baik. Dia komen yang baik-baik je lah. Benda tentang negara lain kan, dia rasa tak baik. Dia rasa negara diri dia lebih baik. Dia tak boleh open lah macam itu. Habis tu dia tak suka travel ke luar negara ke orang dia? Dia sudah brainwash rakyat dia sejak dulu. Sebab dia rakyat dia tak terpengaruh, tak open, tak terpengaruh. Dia macam ni lah Korea Utara, betul tak? Korea Utara. Korea Utara pun Korea dia Utara lebih dahsyat. lagi dahsyat. Ah. Sebab Korea Utara langsung tak boleh nak kacau apa-apa orang dia. Mesej ke apa semua internet memang dia block. Semua je. Yang open sangat-sangat ni adalah Amerika Syarikat. Open sekali, semua boleh buka semua. Sebab tu lah kadang jadi macam-macam rusuhan ke apa sebab dia dah macam pengaruh ini. Korea Utara betul-betul dia jaga rakyat dia. Langsung tak ada. Tapi rakyat dia je lah yang susah nanti. Kalau macam Jepun pun dia dah open, tak ada masalah, dah okey juga, boleh terima. China tu lah yang saya cakap, Facebook dia tak ada. Sekarang banyak orang dia from Korea Utara dia nak lari ke Korea Selatan mas sekarang. Dia dah tak nak duduk dekat Korea Utara lagi. Banyak orang dia lari. Sebab dia dah nampak perbezaan. Sebab orang dia, jiwa dia tahu tak, dia lebih kepada, ada yang bukan orang dia suka kepada benda-benda yang kekasaran, askar, straight macam itu je. Mungkin ada yang dah nampak. So tengoklah kontra sangat Korea Utara dengan Korea Selatan. Korea Selatan pula entertainment. Walaupun dia macam itu tapi dia advance juga country dia, negara membangun juga. Dia boleh buat kereta, buat apa semuanya. Tapi dalam masa yang sama dia naikkan entertainment punya business dia. K-pop punya kat situ. Drama dia semua kat situ. And then dia punya rakyat dia semuanya social, lebih kepada ada media sosial, ada apa-apa semuanya teknologi internet. Kalau dekat Korea Utara rasanya guna handphone pun tak ada lagi kot saya rasa. Orang-orang yang biasa, masyarakat awam dia duduk macam zaman 60-an, 50-an macam gitu. Yang tak ada apa-apa tu. Dia moden. Tapi moden dia adalah untuk dia punya pentadbir dia saja. Country dia saja. Yang dia punya untuk bawah-bawah dia tak nak kasih terpengaruh. Nanti kan kacau. Sebab tu lah orang lain ada kes COVID, dia tak ada kes COVID. Tak tahulah dia laporkan ke apa ke, tapi mana ada dia ada. Korea Utara tu. Cikgu dia fake news punya cikgu. Tak tahulah dia macam mana. Kalau ada orang kena COVID kan, bukan rawat, kena bunuhkan dia dulu.
Dia bunuh sekali. Dia bunuh dulu, bukan rawat kalau ada COVID. Sudah seksa duduk kat situ negara dia. Sebab tu orang dia agak banyak nak lari ke Korea Selatan. Dia pun dekat aja boleh cross dia macam itu. Tapi tak boleh cross lah semata-mata, tapi dekat je lah maksudnya dia tak boleh lah keluar Kalau dia nak pergi Korea Selatan kan, dia tak boleh terus pergi Korea Selatan sebab tak boleh, dia ada banyak. Dia kena pergi China dulu. Kalau China dulu, orang kat China, polis kat China, kalau dia tahu dia orang kat Korea Utara, dia akan hantar dia balik. So dia akan kerajaan akan buat benda dekat dia lah. So dia kena lari dekat China dulu. Lari dekat China dan baru boleh masuk Korea Selatan. Turun ke Thailand. Kalau dia turun Thailand kan, dia boleh pergi embassy. Embassy hantar dia pergi Korea Selatan. Embassy akan hantar dia pergi Korea Selatan. Kalau dia pergi China, orang China polis sana sudah tahu dia. Masuk semula lagi. Kalau dia tahu dia Korea Utara punya orang, dia hantar dia balik. Hantar balik Korea Utara. Lepas tu kat Korea Utara dia kena bunuh. Bukan kena bunuh lah. Kalau balik dia kena hukum lah apa-apa susah lah. Dia sangat susah lah. Betul sangat susah. Sebab dah nampak dia macam nak keluarkan diri, lepaskan diri daripada negara dia sendiri. Okey, dekat Arab Saudi dia menyekat capaian kepada internet secara bebas, iaitu tidak membenarkan capaian media sosial seperti Facebook. Arab Saudi pun sama akta dia. Malaysia tiada sekatan terhadap media sosial. Orang Malaysia bebas, tiada kebebasan secara mutlak. And then isu kelucahan, contoh untuk pornografi pula, Malaysia tak benarkan, Arab Saudi tak benarkan, China pun tak benarkan, tapi Amerika Syarikat benarkan isu pornografi. Kecuali pornografi yang kacau penyalahgunaan kanak-kanak, dia tak kasih, dia jaga kepentingan kanak-kanak dekat Amerika Syarikat. Untuk yang lain dia bebas. Untuk perjudian, macam yang tadi yang cerita yang US tu lah, yang Harvey tu cerita tu perjudian. Untuk Amerika Syarikat, dia tidak menghalang perjudian dalam talian kecuali perjudian haram tertakluk di bawah atap penguatkuasaan. So dia open lah, boleh lah. Nak berjudi tak ada masalah pada dia, dekat negara dia. Tapi undang-undang China tidak benarkan, Arab Saudi tak benarkan dan Malaysia pun tak benarkan. Jadinya kalau ada isu yang berkaitan dengan perjudian, kalau macam awak ada buat something benda-benda yang berjudi macam gitu, and then awak ada isu duit awak kehilangan ke apa, banyak ke apa saja isu, awak akan tanya dekat Malaysia, Malaysia akan lepas tangan lah sebab Malaysia dah awal-awal dah tolak benda ni tidak dibenarkan. Ada tak ada, awak memang habis begitu. Sebab benda-benda yang bila tidak dibenarkan ini tak boleh dibawa ke depan. Tak boleh kita nak move forward untuk tindakan seterusnya, selanjutnya tak boleh. Sebab awal-awal dia dah tidak dibenarkan. Okay, itu adalah perbezaan undang-undang. Nanti dalam ada buku teks boleh baca surat 18, 19. So saya rasa saya nak habiskan ni je lah dulu. Ni dah nak habis bab 1, nanti minggu depan saya sambung sikit je bab 1 dan saya nak masuk seni bina komputer. Okay, boleh tak? Ada apa nak tanya? Soalan? Hari ni kita belajar tadi pasal proses penjulitan. Tengok video ni, nanti yang record hari ni pun saya akan hantar dekat dalam grup WhatsApp. So nak tengok attendance hari ni, alamak I tak screenshot lah, matilah saya. Okay, ada apa-apa nak tanya? Soalan? Awak tak nak onkan kamera ke? Di sini ada letak gambar muka saya. Mana? Muka onkan lah, gambar nak ambil gambar. Cepat. Buka lah mic awak tu sekarang. Kalau buka je mic dia semuanya. Saya nak tengok muka. Kata nanti lepas SPM awak nak kena tu. Nak datang. Awak suka kenapa cikgu? Datang. Datang apa cikgu? Datang sekolah lah. Lepas You ke? SPM. Yelah, dah lepaskan dulu budak SPM, lepas tu awak pula lah. Takkan awak nak duduk kat rumah je. Awak suka ke belajar macam gini? Tak suka. Tak suka. Bosan lah macam gitu. Jing Hao, jangan tutup dulu. Buka kamera dulu. Saya nak screenshot tu. Nak letak. Saya nak tu. Buka dulu. Amni. Kisina. Habi. Buka kamera sekejap.
Cepatlah. Cepat. Saya nak screenshot. Hai kalau okey tak? Dah raya belum? Dah pergi berraya? Tak berraya kan? Tak boleh kan? Cikgu sekarang ada masih raya. Raya 15 hari. Sekarang masih raya. 15 Sampai hari. berapa hari bulan yang sekarang masih raya lagi? Sampai hari apa? Sebab raya 15 hari mah. 15 hari Lepas tu barulah tu. Sejak Dia sampai Mercun? sejak 12 Februari. Sejak 12 Februari. Kira 15 hari sejak 12 Februari. So masak apa hari tu makan-makan? Makan ayam. Makan ayam? Nasi ayam. Nasi ayam? Raya makan nasi ayam? Bukan nasi ayam lah. Dia satu ayam full lah. So dia pergi masak itu ayam. Masak campur-campur lah. Banyak lah. Ada lauk lain lah juga. Yong mana Yong? Yong. Saya nak tengok muka Yong. Habi, Imran, Amni. Kalau okey, itu hari you ambil yang buku teks tu macam mana? Ke pasal apa you itu hari? Yang datang sekolah tu kalau? Jinghao ni kan sekejap je dia tutup semula lagi. Kenapa entah? Hari hilang. 12/15. Siapa yang tak ada selalu siapa yang tak ada tu dia ada masalah, tak ada handphone, tak ada apa ke? Vaishnavi tak ada. Vaishnavi? Tak ada. Vaishu tak ada. Dia memang dalam kelas lain ada ke tak ada? Itu Shenri pun tak ada. Shenri. Muhammad Imran 5D. Muhammad Imran 5D pun tak ada. Siapa tak ada? Bagi tahu saya Jinghao. Saya tahu Imran ada lah. Vaishnavi tak ada. Ya sini ada. Imran ada. Oh, Aiman ada. Aiman tak ada. Aiman tak ada. Lagi? Shah Henry tak ada. Shah Henry tu kot tak ada tu kot. Phone ke apa? Imran ada. Saya lepas Anik tak Imran ada hari ada. ni cikgu. Anik tak ada. Anik. So cukup ni 4 ni 15. 11, 12, 8, 15. Total 15 orang. Alright. So 12/15. Rugilah tak datang macam mana nak ni. Nanti dah lah. Nanti kan awak nak SPM kan bulan 12 ni. Tak belajar kan. So jangan ponteng kelas tau yang ada kat sekarang ni. Join je kelas. Masuk je. Nak dengar, nak apa nanti kalau macam dengar tak dengar saya hantar record awak dengar bila awak free. Alright? So terima kasih sebab ada dalam kelas saya hari ni join kelas. Kita akan jumpa lagi minggu hadapan. Kita akan belajar habiskan bab 1 dan selepas itu masuk bab 2 seni bina komputer. Okay, tak ada apa-apa lagi. Itu saja. Terima kasih. Bye-bye. Thank you teacher. Bye. Thank you. Bye. 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 Bye.